Hai pelajar, selamat sejahtera. Saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian dalam etika perniagaan, iaitu berkaitan dengan warga korporat. Okey, so dalam sukatan pelajaran ada dua bahagian penting. Yang pertama ialah menjelaskan maksud warga korporat, dan bahagian yang kedua, kita perlu menyatakan apakah peranan warga korporat, yang ini merupakan fakta khusus ya, iaitu gelagat beretika dalam perniagaan. Yang kedua, komited terhadap pihak berkepentingan, termasuk masyarakat, pelanggan, pekerja, pelabur dan pembekal, termasuk maksudnya boleh melibatkan pihak lain seperti media, okay, all this. Dan yang ketiga, komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang. So, tiga keyword dia. Satu, gelagat beretika. Yang kedua, pihak berkepentingan. Dan yang ketiga, persekitaran. Okey. Mari kita perhatikan apakah maksud warga korporat. Okey. So, warga korporat ni merupakan pihak yang terlibat dalam perniagaan swasta. Okey. Dan mereka berusaha untuk mencapai matlamat korporat atau matlamat syarikat, iaitu maksimumkan keuntungan. Okey. So, kalau maksud, jawapannya adalah yang terlibat dalam perniagaan swasta dan mereka berusaha untuk bantu mencapai matlamat, iaitu maksimumkan keuntungan. Okey. So dalam warga korporat ni ada tiga pihak, okey, iaitu pemegang saham, lembaga pengarah syarikat dan pihak pengurusan syarikat. Ini dipanggil warga korporat. Okey. So siapakah pemegang saham? Mereka adalah orang yang menyumbangkan modal. Okey, pelabur yang menyumbangkan modal, dan pemegang saham juga merupakan pemilik syarikat. So, dua keyword dah. Mereka menyumbangkan modal dan juga mereka adalah pemilik syarikat. Okey. Siapakah lembaga pengarah? So, lembaga pengarah ni dilantik oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung tahunan. Okey. So, dalam mesyuarat agung ni, biasa sekumpulan pemegang saham akan dipilih sebagai lembaga pengarah atau board of directors. Dan biasanya pemegang saham ni, mereka yang lembaga pengarah ni, biasanya mereka ada saham yang paling banyak, ataupun dalam syarikat awam berhad mungkin dilantik oleh orang yang ada pengaruh yang kuat dan sebagainya. Okey. Dan pihak lembaga pengarah ni, tugas mereka adalah menentukan matlamat atau wawasan ala tuju syarikat. Okey, menetapkan apa yang ingin dicapai oleh syarikat berkenaan. Itu tugas lembaga pengarah. Okey. Dan kumpulan yang ketiga dikenali sebagai pihak pengurusan syarikat. Mereka menjalankan fungsi-fungsi pengurusan. Kamu dah belajar dalam SEM 2 kan? Okey, ada 4 fungsi pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okey. So, pengurus syarikat ni tugas mereka menjalankan tugas-tugas pengurusan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey. So, dalam mana-mana perniagaan biasanya ada 3 peringkat pengurusan, iaitu peringkat atasan, pertengahan dan bawaan. Okey. So, ingat ada 3 pihak, iaitu pemegang saham syarikat, lembaga pengarah dan pihak pengurusan syarikat. Okey. Okey, kita pergi kepada peranan warga korporat. So, peranan ni ada 3 ya. Satu, gelagat beretika. Yang kedua, komited terhadap pihak berkepentingan. Dan yang ketiga, komited terhadap persekitaran jangka panjang. Okey. So, apakah gelagat beretika dalam perniagaan? Okey, iaitu mereka cuba menjalankan perniagaan yang jujur, tiada penyelewengan dan beri maklumat yang benar. Ini menunjukkan etika. Okey. Tindakan yang sepatutnya mereka lakukan, amalan yang sepatutnya mereka lakukan. Okey. So, kalau soalan tanya, apakah contoh gelagat beretika? So, you boleh bagi contoh seperti menjalankan perniagaan secara jujur dan bertanggungjawab. Okey, jujur maksudnya bagi maklumat yang benar. Okey, tidak menipulah. Okey. Yang kedua, menjalankan perniagaan secara adil dan sihat. Okey. Kalau persaingannya terlalu sengit, persaingan tidak sihat ni maksudnya memburukkan pesaing, okey, menyuruh barang dan sebagainya. Jadi kamu kena jalankan perniagaan secara adil dan sihat, beri maklumat yang benar dan tepat tentang barang agar pengguna tidak keliru. Ini gelagat beretika. Okey. Kalau kita bagi maklumat yang palsu, mungkin pengguna buat pilihan yang salah, atau mungkin barang yang mereka gunakan ni memudaratkan kesihatan atau keselamatan mereka. Okey. Menghormati dan mengiktiraf hak pengguna. Okey, ada 8 hak pengguna, antaranya adalah hak mendapat maklumat, hak membuat pilihan, hak menyuarakan pendapat, hak mendapat keselamatan dan sebagainya. Jadi kita sebagai warga korporat perlu menghormati dan mengiktiraf hak pengguna yang ada. Okey. Dan menghapuskan penyelewengan dan penipuan dalam perniagaan. Okey, contoh penyelewengan adalah seperti menggunakan bahan mentah yang kurang bermutu, okey.
Lepas tu menyuruh barang supaya harga akan meningkat dan sebagainya. So tindakan ni perlu dihapuskan dan last one, tidak mencemarkan atau memburukkan nama pesaing. Okey, yang cikgu warnakan merah tu, bold dengan merah tu adalah keyword penting yang kamu kena ingat jujur, adil, maklumat, hak pengguna, penyelewengan nama pesaing. Itu yang pertama. Okey, gelagat beretika dalam perniagaan. Okey. Okey, committed terhadap pihak berkepentingan. Okey, ingat pihak berkepentingan ni ada banyak, iaitu prima dan sekunder. Okey, so pihak berkepentingan ni you boleh bagi mana-mana satu yang sesuai lah. Okey, dan ingat soalan tidak semestinya minta masyarakat pelanggan pekerja, dia boleh minta yang lain media. Okey, lepas tu kumpulan pendesak. Okey, can be anything. Okey, remember pihak berkepentingan ni meliputi semua pihak. Okey, kenapa dipanggil pihak berkepentingan? Sebab mereka perlu menjaga pelbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perniagaan. So, stakeholders atau pihak berkepentingan ni, mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perniagaan kita. Yang terlibat secara langsung adalah seperti pelanggan, pekerja, pemodal, pembekal. Mereka terlibat secara langsung. Yang tak langsung ni, misalnya masyarakat, media, kumpulan pendesak, itu dipanggil dia memberi sumber atau terlibat secara tidak langsung. Okey. Alright. Apa komitmen warga korporat pada masyarakat? Okey, satu, kena buat pelaburan untuk kepentingan masyarakat di kawasan perniagaan beroperasi. Okey, ingat bila kita melabur di suatu kawasan, kita perlu mengambil kira masyarakat atau komuniti yang tinggal di kawasan berkenaan. Okey. Yang kedua, menyediakan peluang pekerjaan. Okey, utamakan pekerja tempatan. Okey, sediakan peluang pekerjaan, menambah pendapatan penduduk setempat. Bila ada peluang pekerjaan, pendapatan masyarakat akan meningkat, atau menyediakan peluang perniagaan. Okey, melaksanakan tanggungjawab sosial, misalnya bagi derma, bantuan, sumbangan pada surau, all this dan pastikan kamu jaga alam sekitar. Ini komitmen pada masyarakat. Okey, di mana kita, tempat di mana kita menjalankan perniagaan. Okey, committed terhadap pelanggan pula. Okey, iaitu menawarkan barang dengan harga yang berpatutan. Okey, make sure ada pelbagai barang supaya pengguna ada banyak pilihan. Okey, beri maklumat barang yang benar dan tepat. Okey, menghormati hak pelanggan, iaitu hak membuat pilihan. Okey, hak mendapat keselamatan, hak mendapat ganti rugi dan sebagainya. Tawarkan barang yang selamat supaya tidak memudaratkan kesihatan atau keselamatan pengguna. Okey, menyediakan perkhidmatan lepas jualan, contohnya mengantar barang, memasang barang, itu perkhidmatan lepas jualan, dan menggunakan timbangan dan sukatan yang betul, supaya tidak berlaku penipuan. Ini committed warga korporat, komitmen warga korporat kepada pelanggan. Kepada pekerja pula, wujudkan suasana perniagaan yang harmoni seperti kurang birokrasi. Birokrasi maksudnya banyak sangat peringkat yang menyebabkan keputusan sukar dilakukan. Beban kerja yang sesuai mengikut kemahiran dan keupayaan pekerja. Dan sentiasa mematuhi peraturan dasar yang dikenalkan oleh kerajaan. Sistem pengurusan sumber manusia yang bertanggungjawab, iaitu pengambilan pekerja yang baik, ada sistem ganjaran yang baik, all this. Suasana tempat kerja yang selamat dan bersih, sistem ganjaran yang setimpal dengan hasil kerja, melabur dalam program latihan. Sebab kalau kita melabur dalam program latihan, kemahiran pekerja akan meningkat, produktiviti syarikat akan meningkat. Hormati hak pekerja, jaga kebajikan sosial seperti menyediakan ruang rehat, cuti, all this. Terima pendapat, idea atau aduan pekerja. Ini komitmen warga korporat kepada pekerja. Kepada pelabur pula, pastikan pengurusan yang cekap supaya sumber modal yang dilaburkan tu digunakan dengan baik agar syarikat mendapat keuntungan. Tidak berlaku pembaziran sumber. Caranya, gunakan sumber dengan optimum. Gunakan sumber dengan cara yang terbaik. Pastikan kadar pulangan pelaburan yang memuaskan. Kalau rakan kongsi, dia nak untung. Kalau pemegang saham, dia nak dividen. Sebab dia dah melabur, jadi mereka perlu diberi pulangan yang berpatutan. Beri maklumat syarikat yang tepat dan benar. Jangan merahsiakan maklumat, supaya pelabur dapat maklumat yang terkini tentang operasi dan juga pengurusan perniagaan berkenaan. Berusaha meningkatkan nilai saham. Ini sangat penting, iaitu EPS, earning per share. Jadi nilai saham yang tinggi menunjukkan
pelabur ni membuat pelaburan yang tepat. Okey. Okey, last one, komited terhadap pembekal. Okey, so pembekal ni pihak yang menyediakan bahan mentah, okey, kepada syarikat. So make sure bayar pembekal mengikut tempoh, okey, mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan, okey, ikut syarat-syarat yang ditetapkan, tidak mengamalkan diskriminasi antara pembekal kecil dengan pembekal besar atau mengikut bangsa dan sebagainya. Menawarkan harga yang berpatutan serta bagi tempoh notis yang cukup bila kamu nak tamatkan kontrak atau perjanjian. Ini komited terhadap pihak berkepentingan. Okey, itu peranan yang kedua ya. Okey, kamu juga komited terhadap kerajaan, iaitu mengambil bahagian dalam perbincangan mengenai undang-undang. Okey, beri sumbangan positif ke arah penggunaan sumber tempatan. So make sure utamakan sumber tempatan berbanding dengan sumber yang diimport. Okey, contohnya tenaga manusia. Utamakan pekerja tempatan berbanding dengan pekerja asing. Okey, sokong dasar kerajaan. Contohnya kalau kerajaan kata mengaramkan penggunaan plastik pada hari Sabtu, jadi kita pun kena ikutlah. Okey, contohnya macam restoran sekarang ni banyak menggunakan straw. Okey, straw kertas berbanding dengan plastik. Okey, itu adalah satu inisiatif yang menunjukkan mereka menyokong dasar kerajaan. Okey, dasar gaji minimum. Jadi kita patuhi dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, patuhi undang-undang bila menguruskan perniagaan. Macam PKPP sekarang ni, katakan kerajaan kata semua perniagaan perlu tutup pada pukul 10 malam, kita patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, ini komitmen warga korporat kepada kerajaan. Okey, alright. So, kita dah cover bahagian yang kedua. Okey, so peranan yang ketiga adalah komited terhadap persekitaran dalam jangka panjang. Persekitaran ni biasanya kita rujuk pada alam sekitar. Okey, environment. So, perniagaan perlu pastikan persekitaran ni terus wujud bersih daripada sebarang pencemaran. Okey, biasanya perniagaan adalah punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran. Okey, contohnya membuang sisa toksik ke dalam sungai. Okey, menyalahgunakan sumber, okey, merosakkan hutan, all this lah. Okey, biasanya perniagaan boleh memberi kesan pada persekitaran. Jadi kamu kena committed terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang. Okey, apa cara yang kita boleh gunakan itu menjamin kelestarian persekitaran jangka panjang. Lestari maksudnya kekal. Okey, permanent, something yang tak boleh berubah. Okey, sekarang ni katakan kita ada kawasan hutan 60%, lepas 50 tahun kita cuba kekalkan, okey, keadaan yang sama. Okey, kelestarian maksudnya kesinambungan. Okey, maksudnya permanent lah, tak ada perubahan. Okey, eternal. Okey, contohnya gunakan kaedah kita semula. Bila kita semula, ini boleh mengurangkan kesan buruk pada persekitaran. Okey, elakkan masalah kepada alam sekitar yang menyebabkan bencana alam. Contohnya, tindakan kita, okey, tindakan peniaga ni boleh memberi kesan pada alam sekitar. Contohnya, tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Okey, contohnya sistem pembinaan yang kurang baik. Okey, macam di Kuala Lumpur ni, banyak sangat projek pembinaan ni menyebabkan longkang sumbat dengan barang-barang binaan, menyebabkan banjir kilat. Okey, benda ni puncanya adalah perniagaan. Jadi perlu kita ambil tindakan. Okey, menggunakan bahan mentah secara optimum supaya tidak berlaku pembaziran, kekal lama dan tak pupus. Okey, contohnya macam bidang timah, okey, petroleum, kayu bala. Kalau kita keluarkan secara berterusan, menyebabkan sumber ni akan pupus. Okey, jadi kita kena pastikan sumber ni digunakan dengan cekap. Okey, memastikan persekitaran bebas daripada sebarang masalah pencemaran, contohnya menggunakan alat pengawal dingin inverter, okey, untuk mengurangkan kesan rumah hijau atau jimatkan penggunaan elektrik, okey, ataupun kita boleh reka bentuk bangunan, okey, reka bentuk bangunan yang mesra alam, okey, yang mengurangkan penggunaan tenaga elektrik, okey. Okey, antara komitmen yang lain adalah seperti menggunakan bahan mentah kita semula atau alatan industri yang mesra alam. Okey, mesra alam maksudnya yang kurang memberi kesan pada pencemaran ni alam sekitar. Okey, right, mengaplikasikan kaedah pengeluaran yang boleh menjimatkan sumber tenaga seperti gas, minyak. Okey, sebab sumber ni terhad ya,
Jadi kita kena gunakan kaedah yang boleh menjimatkan penggunaan sumber. Okey. Sistem pembuangan sisa industri, bahan buangan digunakan dengan baik, diuruskan dengan baik. Okey. Contohnya jangan membuang sisa toksik ke dalam sungai ya. Baru-baru ni ada masalah gangguan air di Lembah Kelang kerana tindakan kilang membuang sisa toksik ke dalam sungai menyebabkan pencemaran air. Okey. Bunyi bising. Okey, contohnya kilang-kilang yang letak di kawasan perumahan, kawasan berdekatan dengan perumahan ni perlu mengawal bunyi bising. Okey, dan juga pencemaran udara. Okey. Ini antara komitmen warga korporat pada persekitaran jangka panjang. Okey. Okey, contoh soalan dan cadangan jawapan. Soalan pertama, jelaskan 3 pihak yang tergolong sebagai warga korporat. Okey, bagi satu fakta dengan satu uraian. Okey, so 3 pihak sebagai warga korporat ialah satu, pemegang saham. Okey, bagi satu uraian, iaitu pihak yang menyumbangkan modal atau pemilik syarikat. Okey, yang kedua adalah lembaga pengarah syarikat. Okey, yang dilantik untuk menetapkan visi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pihak pengurusan. Okey, so satu fakta, satu uraian. Jadi kamu dapat 6 markah. Okey. Senaraikan 4 gelagat beretika dalam perniagaan. Okey, 4 gelagat beretika. Contohnya apa? Okey, boleh bagi contoh seperti maklumat. Okey. Lepas tu tidak melakukan penyelewengan, okey. Lepas tu menghormati hak pengguna, okey. So senaraikan 4 etika yang menunjukkan mereka ni gelagat yang beretika dalam perniagaan. Aja senaraikan saja, okey. Uraikan 3 tindakan syarikat yang menunjukkan komited terhadap persekitaran jangka panjang. Okey. So apa jawapan kita boleh bagi? Menjamin kelestarian persekitaran jangka panjang. Contohnya guna kaedah kita semula. Okey. Kamu juga boleh beritahu pemeriksa mengelakkan masalah terhadap alam sekitar. Contohnya tanah runtuh yang berpunca daripada aktiviti perniagaan. Okey. Gunakan tenaga bahan mentah secara optimum. Okey. Iaitu membersihkan premis perniagaan, okey, untuk dengan menggunakan air hujan, okey, gunakan tenaga suria untuk mencerahkan bangunan oleh memastikan persekitaran bebas daripada sebarang masalah pencemaran. Okey, contohnya guna alat awar dingin converter. Okey. So bagi 3 tindakan lah. Okey, nombor 4, uraikan komitmen warga korporat terhadap pihak berkepentingan, pekerja, masyarakat, pembekal. Ini tak perlu bagi definisi pekerja, terus pergi kepada komitmen. Okey. Pekerja, apa komitmen warga korporat? Iaitu menyediakan tempat kerja yang selamat, okey. Bayar ganjaran yang berpatutan, tu menunjukkan komitmen dia. Okey. Masyarakat, itu buat pelaburan untuk membangunkan masyarakat, okey, menjaga kebersihan atau menjaga alam sekitar, okey. Utamakan atau menjadikan peluang pekerjaan oleh lah. Okey, pembekal, menghormati perjanjian, okey, bayar tepat pada masanya, jangan amalkan diskriminasi antara pembekal kecil dengan besar oleh lah. Okey. Uraikan komitmen warga korporat terhadap pelabur dan kerajaan. So, pelabur kamu dapat 3 markah, kerajaan dapat 3 markah. Yang ni boleh bagi definisi. Okey, siapakah pelabur? Lepas tu beri 2 komitmen. Sebuah kerajaan ni siapa? Dan 2 komitmen. Okey, kerajaan ialah pihak yang memerintah sesebuah negara yang menguatkuasakan undang-undang atau memperkenalkan dasar. Okey. Komitmen warga korporat kepada kerajaan ialah seperti membayar cukai, okey. Lepas tu mengambil bahagian dalam perbincangan dasar, okey. Menyokong dasar yang diamalkan oleh kerajaan dan sebagainya. Okey. Alright. So itu saja pelajar untuk kali ini. So jangan lupa subscribe, like dan share, dan jika ada sebarang masalah bolehlah letak di bahagian komen. Cikgu akan selesaikan secepat yang mungkin. Okey. Thank you.